juga simpan rahsia daripada family dengan kawan-kawan. Tak ada rahsia yang baik atau buruk. Lebih kepada apakah kesan perkara tersebut kepada orang sekeliling kita. Aku yakin dirimu akan berbahagia ditemukan dengan dia lebih menyayangi. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton wanita hari ini 29 Mac 2021 bersamaan dengan 15 Syakban hari ini di mana saja anda berada yang sedang menonton kami di kaca TV ataupun di dalam talian ketika ini. Terima kasih kami ucapkan dan kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat, baik dan sejahtera hendaknya. Yang memasak dekat dapur tu, apa kata anda kuatkan sikit TV tu untuk dengarkan apakah perkongsian yang bakal kami bawakan kepada anda selama 1 jam ini. Buat adik-adik pula yang hari ini dah pun mula cuti penggal persekolahan, pastikan aktiviti-aktiviti terluang ini dilakukan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Suka juga untuk saya ingatkan diri saya dan juga anda penonton-penonton di Wanita hari ini untuk kita sama-sama bertanggungjawab ke atas keselamatan dan juga kesihatan diri kita, ahli keluarga dan juga komuniti kita. Baiklah, kami nak kongsikan sekali lagi kepada anda kalau kita lihat sebenarnya semalam yang telah pun dilaporkan di media tentang kes positif COVID sebanyak 1,302 kes, yang mana kalau kita lihat kes sembuh pula sebanyak 1,127 kes. Dan bagi anda yang mengikuti perkembangan kes COVID ini, pasti anda tahu ada turun naiknya jumlah kes positif COVID ini, dan inilah masanya untuk kita terus sama-sama menjalankan tanggungjawab kita bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Ini juga nak kongsikan kepada anda, kadang-kadang tak apalah orang kata kita paranoid ke, kita poyo ke, tak apa. Yang paling penting sekali kita kena ingatkan diri kita dan insan-insan di sekeliling kita untuk terus memakai pelitup muka. Bukan pakai letak di dahi, di bawah dagu, tetapi pastikan memakai pelitup muka dengan betul. Dan jangan lupa juga untuk amalkan 3S, iaitu elakkan daripada berada di tempat yang sesak, sempit dan juga bersembang secara dekat. InsyaAllah kita jangan berehat, kita terus patuh SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, seperti biasa, wanita hari ini tidak akan keseorangan. Saya bersama dengan seorang lagi rakan saya yang hari ini berada di dalam talian. Double F hari ini kita bersama dengan Fahrin Ahmad. Hello Fahrin. Hello Fiza, apa khabar berada di studio? Baik, Alhamdulillah. Fafa sihat Aha. Alhamdulillah sihat. Awak seronok seorang dekat studio tu, tak ada orang nak menyakat awak betul juga. Saya harap dalam talian ni tak sempatlah disakat. Okey, Fahrin, kita nak kongsikan macam-macam hari ini. Okey, baik. Hari ini ada satu topik yang menarik, cukup menarik yang kita ingin kongsikan bersama dengan anda. Tapi kami akan beritahu anda sebentar sahaja lagi. Tapi seperti biasa, pastikan anda terus bersama dengan kami sepanjang siaran kali ini kerana pelbagai pengisian menarik yang kami akan kongsikan bersama dengan anda, bersama saya dan juga Fiza Sabjahan. Baik, Fiza, seperti biasa untuk menceriakan hari Isnin kita ini, sebelum kita membuka siaran kita ini dengan lebih menarik, apa kata saya nak mengajak Fiza dan juga para penonton wanita hari ini untuk menyaksikan satu TikTok yang cukup menarik mengenai pronunciation dan juga ada satu tips ni. Fiza selalu ada masalah ni, tapi apa-apa pun kita saksikan terlebih dahulu. Dibocorkan rahsia saya. Silakan. Buat bila ada kawan yang tak pandai simpan rahsia. Okay, first step, you kena stop berkawan dengan dia. Kedua, jangan cerita apa-apa keburukan dia pun dekat kawan-kawan yang lain. Sebab kadang-kadang kita tak tahu siapa yang patut kita percayai, kan? Yang nak makan apa? Apa-apa je lah. Korang nak tahu tak apa rahsia paling besar bagaimana untuk hidup tenang dalam dunia ni?
tengok video ni sampai habis. Kalau nak tenang dan bahagia dalam hidup ini, paling penting jangan suka ambil tahu tentang orang lain. Yang kedua, kalau nampak orang lain melakukan kesilapan yang besar ataupun kecil, jangan gelakkan, jangan ceritakan kepada orang lain, tapi jadikan dia sebagai satu pengajaran paling besar kepada diri kita. Dan yang terakhir, Aku ingin engkau ada. Masya Allah, itu dia tadi rangkuman VT TikTok yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Syifa. Kalau kita lihat tadi, ada yang sempat kita bergelar, ada macam-macam juga pengajaran yang boleh kita manfaatkan daripada VT TikTok tersebut. Dan sebenarnya kan, kalau dalam kehidupan kita ni, ada banyak perkara sebenarnya yang kita boleh buat penambahbaikan setiap hari. Setiap kali kita bangun tidur kan, kita kena ada tanamkan satu azam ataupun iltizam dalam diri kita untuk jadi lebih baik daripada semalam. Kalau apa-apa yang berlaku sebelum ni, yang tak perlu orang tahu, kita boleh terus rahsiakan. Betul tak, Farid? Betul. Itu sebenarnya apa yang saya nak masukkan, ada masalah tu. Saya rasa, Fiza, bila saya tengok wajah awak tu, awak adalah seorang insan yang banyak menyimpan rahsia. Suka menyimpan rahsia. Tak, okey. Tapi tak apalah. Saya nak tanya sikit lah. Kalau katalah, hari ini kita nak bincangkan tentang topik kita iaitu rahsia, kan? Okey. Tapi bagi Fiza sendiri, kalau Fiza memilih untuk menyimpan rahsia, kenapa? Dan kalau nak bercerita, kenapa agaknya? Pendapat peribadi Fiza sendiri. Saya kira kalau kita cakap tentang rahsia ni, Fahrin, melalui pembacaan ataupun perbualan kita bersama dengan rakan-rakan kan, ada banyak konotasinya. Ada kebaikan, ada keburukan tentang rahsia ni. Ada ketikanya sesuatu perkara itu kita rahsiakan atas sebab-sebab kebaikan. Contohnya, mungkin untuk mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan antara simpulan A ataupun simpulan B, ataupun untuk kita menjaga hati simpulan A ataupun simpulan B tersebut. Tetapi ada kalanya sesuatu perkara itu pula tidak perlu dirahsiakan kalau perkara itu, kalau kita lihat, lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan. Tapi kalau perkara tu boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan ataupun keburukan, saya kira lebih baiklah kita simpan diam-diam dalam lipatan kita untuk kita tidak kongsikan kepada sesiapa. Itu pendapat saya. Kalau Farin? Okey. Tapi kan Fiza, okey, kalau saya sama juga seperti Fiza, tapi persoalan yang lebih saya nak bincangkan nanti ialah kenapa kan manusia ni ada satu psikologi apabila kita beritahu dia rahsia kan. Kalau kita cakap, ini rahsia tau, jangan cakap dengan orang. Tapi itulah yang kita suka untuk sebar dan beritahu pada orang. Banyak perkara menarik sebenarnya Fiza yang kita boleh bincangkan tentang rahsia ni. Okey, banyak yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton tentang topik kita pada hari ini iaitu rahsia. Anda boleh terus kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami. Tapi kita nak berehat dahulu seketika dan kami akan tinggalkan anda dengan sedutan drama daripada 30 pesanan suara. Kita saksikan. Kau ni tak kerja kan? Tak. Boleh tolong? Boleh. Bagus. Dalam bilik aku tu ada wardrobe kan? Ada 1, 2, 3. Kau keluarkan semua baju tu. Ya? Gosok balik. Lepas gosok, kau asingkan baju kurung, baju jalan, baju di rumah. Boleh? Asingkan. Lepas tu kasut-kasut yang ada kat dalam kobok tu kan? Bawa keluar tu bawah, lap. Hari ni saya buat apa kat rumah? Sebab saya call, saya tak angkat. Mesej pun tak reply. Saya hari ni sakit kepala sikit. Jadi mama suruh rest. Kenapa tak beritahu? Bagi tahu apa? Yelah, awak buat semua kerja dalam rumah ni. Hal kecil pun bukannya saya tak biasa buat. Hal kecil awak cakap. Awak bukan orang gaji tau. Saya bawa awak datang sini untuk jadi menantu, bukan jadi orang gaji. Awak sendiri tak terus terang dengan saya. Kenapa pula saya yang nak kena terus terang? Yelah, Mama kan anggap saya ni pembawa malang sejak sebelum kita kahwin lagi, kan? Alah sayang, Mama tu memang dia akan cakap apa je dia nak cakap kalau dia tengah sakit, tengah marah. Janganlah ambil hati. Mama tu macam tu. Dah. Lupakan je. Saya nak tidur. Wanita hari ini.
Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan seperti yang telah pun kami kongsikan kepada anda awal tadi, hari ini kami nak bawakan kepada anda tentang topik rahsia. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton yang bersama dengan kita pada hari ini pernah ataupun ada rahsia yang anda simpan daripada suami anda, ahli keluarga anda, rakan-rakan ataupun anda merupakan individu yang dipilih untuk menyimpan rahsia rakan-rakan anda. Ini yang terus kami kongsikan kepada anda dan untuk kita membicarakan tentang topik kita pada hari ini, kita bersama dengan 3 orang tetamu di dalam talian. Suka kalau boleh saya perkenalkan tetamu kita yang pertama pada hari ini. Kita bersama dengan Encik Zaid Muhammad selaku seorang perunding motivasi. Assalamualaikum, apa khabar Cik Zaid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Fiza? Sihat ya, Alhamdulillah. Kita juga Alhamdulillah bersama dengan Mimi Haris di sana. Hai Mimi. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar Malaysia? Macam tu. Wow. Dan juga Fazli Zainal. Tiada rahsia nampaknya ya hari ini? Hai, Assalamualaikum. Khabar Fiza? Ya. Dan memang tak ada rahsia lagi di atas tu. Teruskan Fahrin. Dan saya. Ya. Saya ingat awak dah melupakan saya, Fiza. Ya, teruskan. Tapi apa-apa pun, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita ini. Terima kasih. Dan saya pasti sebenarnya bila bercakap pasal rahsia ni, semua orang pernah melaluinya, Fiza. Pasti daripada kecil sampai ke besar. Tipulah kalau setiap manusia itu tidak menyimpan rahsia. Okey, tapi Cik Zaid, kita minta Cik Zaid buka dululah topik kita pada ini mengenai rahsia ini. Apa itu rahsia dan kenapa ianya perlu disimpan atau mungkin boleh diceritakan secara ringkasnya untuk pembukaan ini? Okey, terima kasih Farin. Ya, saya mula-mula dapat topik itu pun termenung sekejap. Topik pun rahsia. Nak cerita apa kan? Jadi, tapi memang betul lah. Rahsia ni adalah salah satu daripada karakter manusia. Salah satu daripada kita punya perangai lah. Ada yang jenis suka berahsia, ada yang tak pandai simpan rahsia. Jadi kalau kita tengok, saya tertarik dengan satu kajian dari sudut emosi, sudut relationship, hubungan sesama manusia. Rupa-rupanya rahsia ni adalah satu keperluan juga demi menjaga keharmonian hubungan antara contohnya dengan masyarakat, dengan adik-beradik, dengan pasangan sekalipun. Tak semua benda perlu diceritakan. Betul. Tapi macam Fiza sebut tadilah, kalau terlalu berahsia sangat pun masalah juga. Jadi kita cuba kupaslah dalam bersederhana dalam berahsia, apa yang perlu disimpan, apa yang perlu tak perlu disimpan. Yang penting apabila orang memberi amanah kepada kita untuk menjaga rahsia, itu ujian untuk kita sebenarnya. Dan boleh menjadi beban kepada kita juga. Jadi kita tengoklah bagaimana kita nak jaga rahsia orang, malah rahsia diri kita sendiri, bagaimana kita boleh kawal dan seterusnya. Saya suka apa yang dikongsikan oleh Cik Zaid, kesederhanaan dalam berahsia, amanah yang diberikan, beban juga kadang-kala ya apabila kita terpaksa memegang rahsia yang besar daripada rakan-rakan kita. Kita nak tinggalkan itu dahulu sebentar. Kami nak kongsikan kepada anda juga sebenarnya sedikit sedutan drama daripada drama Takdir yang Tertulis tentang satu situasi yang ada perkaitannya tentang rahsia ini. Sebelum kita bersama dengan Mimi dan juga Fazli, kita saksikan. Aku anggap kau ni kawan baik aku dunia dan akhirat. Aku dah tak ada kawan lain dah. Aku bercerita semua masalah aku dengan kau. Rupa-rupanya belakang aku kau rampas suami aku. Jo, aku tahu kau masih marah ke aku sebab merahsiakan semua ni. Itu aku ngaku salah aku. Tapi kalau kau nak tahu, sebenarnya dari hari ke sehari aku memang nak sangat berterus terang dengan kau. Ni dah hilang macam tu. Masa kita jumpa semula, aku dah nak berterus terang dengan kau. Aku sebenarnya Azlan! Tapi tiba-tiba Azlan muncul dekat situ, jadi aku terdiam. Aku hilang kata. Aku simpan rasa ni. Aku tak tahu macam mana aku nak bagi tahu kau semua ni, Jo. Tapi aku perasan lagi lama aku simpan,
rupa-rupanya lagi susah untuk aku berterus terang. Okey, ini situasi yang mendebarkan dan ini saya kira kalau kita berada dalam keadaan ataupun situasi tersebut tak tahu nak buat macam mana, betul tak? Okey, mungkin kita nak tanya dahulu kepada Mimi lah sebagai seorang wanita. Kata orang lelaki adalah lebih mudah untuk menyimpan rahsia berbanding wanita. Tapi kalau untuk Mimi sendiri sebagai seorang individu, bagaimana Mimi mengelaskan ataupun meletakkan tanda rahsia ni boleh share dengan orang ni, rahsia ni tidak boleh dikongsi ataupun ada perkara yang tidak pernah Mimi rahsiakan daripada sesiapa. Kalau boleh dikongsikan. Okey, kalau bagi Mimi sendirilah kan, berdasarkan pengalaman Mimi sendiri kan, sebab kita tak kisahlah wanita ke lelaki kita meningkat dewasa, tapi daripada kita kecil sehinggalah ke alam remaja tu kita ada progression diri kita. Kadang-kadang macam Mimi sendiri, peribadi Mimi sendiri jenis suka berkawan, Mimi suka bercerita. Jadi kadang-kadang bila dengan progresi diri Mimi semakin meningkat usia ni, ada ketika bila masa Mimi suka bercerita, Mimi akan bercerita saja sehingga kan Mimi rasakan rahsia yang Mimi nak kongsikan dekat kawan yang dianggap sebagai kawan rapat seperti cerita tadi tu pun Mimi bercerita semua. Jadi sikit sebanyak bila benda situasi negatif berlaku terhadap kehidupan Mimi, sekarang ni Mimi dah banyak lebih peka, lebih arif dengan keadaan sekeliling satu dan juga rahsia yang Mimi nak kongsikan. So memang tak disangka lah sebenarnya apa yang Fiza katakan tu memang betul-betul lah kan. Sebab apa? Orang perempuan ni dia suka bercerita sebenarnya. Kalau boleh sampaikan rumah tangga semua dia nak bercerita. Tetapi bagi saya nak bercerita ke nak apa ke kena berpada-pada dan kena percaya dengan siapa yang kita nak bercerita tu. Tapi bagi Mimi sekarang ni mungkin dekat hadapan kita dia macam baik, macam rapat, macam best friend, BFF forever. Tapi hati kita tu kita tak tahu, ada yang hati gelap walaupun dia rakan karib kita. Itu sekarang ni Mimi lebih waspada lah. Okey. Fahrin? Ya, saya. Dengar tu Fiza. Betul ke Fiza? Sebenarnya memang perempuan ni suka... perempuan ni sebenarnya dikaitkan dia kepo lah sebenarnya. Kan Fazli, Cik Zaid? Pada Ahmad, nama program pun Wanita Hari Ini. Sorry, minta maaf. Okey, tapi tak apa. Fazli, kita nak tanya kepada Fazli pula lah. Okey, itu sudut pandang daripada seorang wanita. Tetapi saya pasti lelaki juga mempunyai sudut kerahsiaannya yang tersendiri. Tapi kalau sebagai seorang lelaki dan bagi Fazli sendiri, apa yang Fazli pilih-pilih dalam merahsiakan tu? Okey. Semalam bila saya diberitahu topiknya rahsia, saya pun jadi macam rahsia ni saya rasalah, saya fikir terlampau umum. Okay? Jadi yang saya sempat catatkan lah, saya fikir Allah pun ada rahsia manusia dengan manusia. Okay? Jodoh, pertemuan, ajal, maut, semua antara rahsia yang Allah, antara Allah dengan manusia lah, dengan kita, makhluk dia. Apa yang bakal berlaku di alam selepas kehidupan juga jadi rahsia Allah. Hari ni nisfu Syakban, macam hadis kita dengar malam nisfu Syakban, sama ada sahih ataupun tak pun menjadi rahsia juga. Menunggu malam Lailatul Qadar, kita tak tahu, kadang-kadang ada orang kata malam ganjil, ada kata malam genap, pun rahsia juga. Yang saya tak dapat kupas satu je, bila di alam rumah tangga tu, adakah dia menjadi rahsia? Yang itu cuma Fahrin yang boleh jawab, dan juga Cik Zaid juga yang boleh jawab. Selain daripada tu yang saya sempat catat, kerajaan, baru-baru ni ada hubungan diplomatik antara dengan salah sebuah negara yang tak okey. So jadi dalam kerajaan pun perlu ada rahsia dengan kerajaan lain. Jadi dalam kehidupan saya fikir rahsia itu perlu, sangat perlu, tetapi bukan semua perkara yang perlu dirahsiakan 100%. Antara contohnya lah, contohnya sekiranya macam saya seorang-seorang, jadi saya fikir saya perlu bagi tahu dengan orang yang paling rapat dengan saya, sekiranya apa-apa yang berlaku kepada saya, siapa yang perlu dirujuk. Itu tak boleh rahsia. Itu sangat penting. Tetapi nombor akaun bank, nombor telefon. Ya, betul. Benda-benda yang itu tak boleh rahsia. Itu kena ada dalam wallet sentiasa. Betul. Okey. Jadi
Tapi kalau misal kata contohlah macam ada perkahwinan lah, majlis perkahwinan nak rahsia pun, pada saya demi menjaga kepentingan beberapa pihak lah, terutama mungkin kalau katalah sekiranya majlis tu tak jadi ke apa ke kan, jadi mungkin tak nak keluarga malu sebelah pihak sana atau sebelah pihak sini. Jadi saya rasa benda-benda macam tu kena rahsia lah. Tapi antara kawan-kawan kita juga kena pilih, tetapi itulah macam yang dalam drama andai takdir yang tertulis. Takdir tu. So dalam tu kita pun tak tahu kan, tu paling rapat, paling akrab, tapi yang itulah makan kawan. Okey. Fazli, awak jangan risau tau Fazli, pasal rahsia yang awak cakap jangan beritahu pada Fiza tu, saya tak pernah beritahu dia lagi. Okey. Fazli pun ada juga. Fazli pun ada juga. Dia cakap dengan saya semalam, siapa host? Fahrin. I ada rahsia dia bagi tahu I. Nanti I takkan bagi tahulah. Tunggu izin Fazli. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan berlanjut lagi bersama dengan Cik Zahid, Fahrin, Mimi dan juga Fazli, kita nak kongsikan. Macam kita dah kongsikan tadi, ada sesetengah orang dia mengatakan bahawa ada perkara yang dirahsiakan untuk kebaikan. Begitu juga yang kami nak kongsikan kepada anda tentang sebuah kisah pengakuan ini, ada rahsia yang dirahsiakan daripada keluarganya. Kita saksikan. Setiap orang pastinya mempunyai rahsia yang disimpan. Begitu juga dengan Nur Azila Ahmad, 30 tahun, yang mengambil keputusan untuk merahsiakan penyakit yang dihidapinya sejak 2 tahun lalu dari pengetahuan keluarga kerana tidak mahu mereka bimbang akan tahap kesihatannya. Semenjak daripada doktor bagi tahu yang saya mengidap SLE, saya tak boleh tidur 2-3 malam sebab saya asyik berfikir macam mana saya nak start ataupun bagi tahu family tentang penyakit saya. Sebab saya rasa penyakit yang agak serius. Saya berfikir keluarga saya dah tua, mak ayah dah tua, and then saya punya ibu pun tak berapa nak sihat. Saya nak minta maaf dekat saya punya parent sebab bukan niat saya untuk rahsiakan penyakit ni, tapi saya tak nak diorang bimbang dengan saya punya penyakit sebab saya tahu selagi saya boleh tanggung, saya tanggung. Saya minta maaf kiranya kalau apa yang jadi lepas ni, saya cuma nak parents saya tahu yang saya buat ni untuk diorang punya kesihatan. Saya tak nak diorang rasa terganggu ataupun terbeban dengan penyakit saya. Menyimpan rahsia ada kalanya boleh membawa kepada kebaikan dan juga keburukan. Namun ianya bergantung kepada situasi. Ini situasi yang berbeza, Cik Zahid. Kalau kita nak kongsikan, kalau boleh Cik Zahid kongsikan, ada setengah orang dia menyimpan rahsia itu sebab dia nak menjaga hati insan-insan di sekelilingnya. Walaupun kadang-kadang kita menyimpan rahsia ni, kita yang terluka, kita yang rasa sedih, rasa keseorangan, kesunyian, rasa ditindas dan sebagainya. Dan ada orang pula dia terpaksa merahsiakan kerana kadang-kadang perkara itu boleh mengaibkan diri sendiri ataupun orang-orang di sekeliling. Kalau boleh Cik Zahid ulas tentang ini, silakan. Okey, terima kasih Fiza. Saya sangat setuju yang disebut tadi, semuanya bergantung kepada situasi. Tetapi secara amnya kalau kita tengok, rahsia ni dia selalunya related dengan benda-benda yang negatif. Di mana kita tak mahu orang tahu sebab mungkin kita rasa malu atau mungkin kita buat silap, kita tak mahu ditangkap, didedahkan dan sebagainya. Kita kena tengok dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang pada pandangan saya. Jangka masa pendek mungkin macam saudari yang berkongsi tadi, jangka masa pendek mungkin bagus untuk dia berahsia sebab tak nak ibu bapa dia risau, ibu bapa pun dah ada beban tersendiri. Tetapi kena juga consider jangka masa panjang. Di mana bila ditimpa penyakit sebegitu, mungkin behavior perangai kita berubah. Dan kalau orang tak tahu kenapa kita berubah, mereka akan buat tanggapan tersendiri. Mungkin mereka akan rasa, aku ada buat silap ke? Dia terguris hati ke? Jadi dalam jangka masa panjang, ia mungkin membawa akibat yang lain pula. Jadi untuk orang-orang yang bahagia, sebenarnya orang yang bahagia, orang yang berjaya, dia pandai menguruskan rahsia dia. Ada setengah rahsia, dia kena cerita dengan orang. Macam pasangan suami isteri yang bahagia, kalau kita tengok, memang rahsia dia tak banyak. Sikit sangat ataupun kosong terus. Itulah menggambarkan kesucian, kemurnian hubungan tersebut. Tetapi jika terlalu banyak rahsia, dia akan mengganggu perbuatan kita.
dia akan mempengaruhi perbuatan kita, perkataan kita, berhati-hati, tersilap cakap, kita rasa risau. Dan daripada situ dia boleh mencetuskan prasangka tak baiklah pada orang lain. Jadi pada pandangan saya, kita kena bijak menguruskan rahsia. Kita kena belajar menguruskan rahsia ni. Ada rahsia, tak payahlah cerita semua orang. Kita makan apa pagi tadi, pakai baju colour apa, orang pun tak kisah benda-benda tu kan. Tetapi jika benda-benda yang penting yang melibatkan keluarga, contohnya mendapat penyakit atau kita mendapat satu berita baik, kita kena berkongsi pada pandangan saya. Atau kita buat silap. Kadang-kadang kita buat tersilap, kalau kita simpan, dia seolah-olah kita menyimpan. Saya pernah terbaca satu kisah. Seorang profesor ni dia membawa sebiji ubi kentang ke dalam kelas. Jadi beberapa hari dia bawa, sama 2 bulan dia bawa. Jadi student dia tanya, kenapa Prof bawa ubi kentang ni? Dia kata, saya bawa ni untuk mengajar kepada kamu, jika kamu menyimpan sesuatu, dia akan jadi busuk, dia akan jadi buruk, dan lama-lama orang akan tahu juga apabila benda tu mula buruk, mula berbau, dan tak kala dia dah buruk, dah berbau, dia mendatangkan mudarat yang lain pula. Penyakit lah dan sebagainya. Sedangkan kalau awal-awal tadi, di 2 minggu sebelum tu, ubi kentang tu diuruskan dengan baik, dipotong, dibasuh dan direbus, dia boleh membawa faedah kepada orang lain. Jadi agaknya analogi ubi kentang boleh kita gunakan untuk menguruskan rahsia juga. Begitulah. Baiklah. Suatu kisah perkongsian yang cukup cantik daripada Cik Zaid sebentar saya tadi, dan juga saya suka perkataan tu, uruskan rahsia dengan baik. Tapi Cik Zaid, saya nak betulkan Cik Zaid sikit, pasal Cik Zaid kata kan sarapan apa, pakai baju apa. Sekarang ni tak ada rahsia. Semua orang ambil gambar, letak dalam Instagram. Semua orang tahu. Betul. Banyak rahsia terbongkar dah. Okey, Mimi. Kita dah ambil gambar dah. Kita nak tanya pada Mimi lah. Okey. Berbanding pada kisah rahsia ini kan, ini tak kisah seorang lelaki maupun seorang wanita sebenarnya. Tapi sesuatu yang sukar untuk kita uruskan rahsia adalah jiwa kita sendiri itu. Kadang-kadang bila kita seorang saja yang tahu, jiwa kita yang memberontak, jiwa kita yang tak tahan. Jadi kalaulah Mimi berada dalam situasi itu, apa yang Mimi lakukan? Mencari orang yang dipercayai atau bertahan atau memudaratkan diri? Silakan. Okey, macam ni. Bagi pandangan Mimi sendirilah kan. Sebab kalau mengenai rahsia yang orang kata tersemat lah, rahsia tersemat kita panggil, sebab dia terlalu secret sangat-sangat lah ni. Macam bagi saya, yang pertamanya, saya kalau dulunya, ya betul macam saya katakan tadi lah, kalau dulunya saya akan bercerita dengan kawan-kawan lah. Tapi bila mana kita dah membesar, kita tidak tahu hati manusia ni, kita tak tahu. Tapi yang paling rapat dengan saya adalah ibu saya. Ibu saya yang paling rapat dengan saya, dia adalah ibu saya, dia adalah best friend saya. Jadi memang betul, kadang-kadang saya setuju sangat. Sebab apa tadi ada cakap pasal kadang-kadang kalau kita simpan sesuatu buah itu, lama-lama kelamaan kalau kita simpan sangat, benda itu akan jadi busuk. Sama dengan makanan-makanan ataupun barangan-barangan, even makeup sendiri pun ada expiry date. Jadi kalau kita tak pakai, kita simpan, dia akan rosak. Jadi macam saya sendiri, yang pertamanya saya akan bercakap dengan orang yang paling saya percaya, iaitu ibu saya sendiri. Saya faham kadang-kadang ibu kita ni, dia lagi risau kalau kita tak bagi tahu sebenarnya. Dia lagi okey kalau kita bagi tahu dia masalah kita, supaya dia sendiri boleh tahu, sebab dia ibu kita, dia lebih mengenali kita. Dan juga ada kalau macam bagi mereka yang dapat ibu yang sporting lah dan sebagainya, tapi bagi saya ibu tetap ibu, dia tetap kita boleh kongsi apa sahaja sebab dia yang melahirkan kita. Yang keduanya, saya akan of course bercerita dengan pencipta lah, sebab dia adalah segala-galanya. Sebab saya sendiri, pengalaman saya, bila kita kadang-kadang cerita dengan manusia ni tak boleh faham apa yang betul-betul yang kita rasa. Tapi bila kita minta, kita merayu, kita mintalah dengan Allah, hati sikit banyak saya rasa lebih tenang sebenarnya. Kita bercakap dengan dia, kita rasa macam seolah-olah macam saya sendiri, kalau saya macam meronta ke apa ke, saya minta ke, saya terasa macam ada satu macam benda yang memeluk saya. Itu rasa saya lebih tenang dan cantik. Baiklah. Itu daripada Mimi. Mungkin Fazli boleh kongsikan juga, Fazli, di penghujung perbincangan kita ini. Bagi Fazli sendiri sebagai seorang individu, tadi dah awal dah kongsikan penting untuk ada perkara yang tak boleh kita rahsiakan. Tapi bagi diri anda sendiri yang mungkin kalau nak dikongsikan rahsia ini, siapa yang anda pilih? Ahli keluarga ataupun sahabat karib anda sendiri, Fazli?
Okey. Saya sejak daripada kecil bila kedua orang tua saya tak ada, memang sahabatlah yang menjadi tempat saya meluahkan segala-galanya, berkongsi segala-galanya. Jadi saya fikir memang tak ada ahli keluarga ataupun yang saudara yang rapat yang untuk saya berkongsi lah. Jadi saya memang berkongsi hampir segala-galanya dengan Fazli? dalam drama tadi tu memang berlaku dalam kehidupan sebenar. Ada yang tak boleh menyimpan rahsia. Jadi kita akan terus berkongsi dengan orang yang lain. Maksudnya bertukarlah. Kalau zaman remaja, saya ada juga kawan-kawan yang daripada zaman sekolah masih lagi wujud sampai sekarang. Tapi tak semua. Dan dalam proses kita dewasa ni, semakin kita matang, semakin kita memilih kawan-kawan mana yang kita boleh berkongsi rahsia, mana yang kita rasa kita tak mereka hanya sekadar kenalan sahaja dalam hidup, tapi bukan bermakna mereka ni akan terus jadi sahabat kita selama-lamanya. Jadi ada perkara yang kita rasa kita tak boleh kongsi dengan mereka. Okey, baiklah. Saya kira apa yang dikongsikan oleh Fazli itu tadi sebenarnya cukup merangkumi topik perbincangan kita pada hari ini tentang rahsia. Banyak nak kita kongsikan. Mungkin kita boleh buat part 2 pula selepas ini. Kita ambil sedikit sebenarnya. Banyak sangat rahsia ni. Ya, apa yang telah pun dikongsikan oleh Encik Zahid, Fazli dan juga Mimi untuk sama-sama kita manfaatkan dalam kehidupan kita seharian, Fahrin. Ya, betul. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu panduan ringkas kepada kita semua untuk menguruskan rahsia. Itu perkataan yang boleh kita cari, yang kita boleh jadikan rujukan. Menguruskan rahsia dengan baik. Dan rahsia banyak kategorinya, terpulang pada kita bagaimana kita menguruskannya. Baiklah, kita akan bersama lagi dengan Fahrin sebentar lagi, tapi kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih semua. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda tentang satu lagi program istimewa yang bakal ditayangkan di TV3 iaitu program From Zero to CEO. Jadi di dalam talian ketika ini yang telah pun bersama dengan kita bersama dengan Puan Erma Fatimah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Fiza? Sihat alhamdulillah. Mungkin Erma boleh kongsikan terus kepada penonton-penonton kita. Apakah sebenarnya program From Zero to CEO ini? Okey, Zero to CEO ni kita dapat idea apabila Malaysia dilanda COVID dan ramai yang kehilangan pekerjaan. Jadi kita buat satu reality show untuk kita bantu mereka-mereka yang tidak ada pekerjaan, asnaf-asnaf dan orang yang nak menjana pendapatan atau menambah pendapatan, mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dengan melalui perniagaan tanpa modal. Wow. Jadi nak tahu juga siapa sebenarnya yang layak dan boleh untuk memasuki program Zero to CEO ini? Sebenarnya siapa saja yang nak merubah hidup dia, nak mendapat pendapatan yang lebih, nak berniaga tapi tak ada modal, nak berniaga, nak jadi usahawan tapi tidak ada pengalaman ataupun tak tahu, maka kita akan ada mentor-mentor tertentu yang akan membimbing mereka dan mengajar mereka bagaimana untuk menjadi usahawan. Dan by end of the program, kita mungkin akan menyediakan hadiah-hadiah yang berupa geran untuk mereka membuka satu perniagaan iaitu sebuah minimarket. Wow, okey. Kalau boleh diulang sekali lagi, apakah bakal hadiah-hadiah ataupun faedah-faedah yang boleh diperoleh oleh peserta-peserta ini, Erma? Selain daripada menjana pendapatan, walaupun mereka melalui program CEO Desa ini, CEO Desa pula, program Zero to CEO, ya Allah, saya teringat CEO Desa yang pernah saya buat sebelum ni, ya Allah. Jadi program Zero to CEO ni, mereka bukan saja dapat menjadi peserta, tetapi mereka dapat menjana pendapatan sepanjang mereka berada dalam program ini. Dan dalam waktu yang sama, mereka mendapat bimbingan daripada mentor-mentor yang hebat yang kita tak boleh bagi tahu dulu. It's a surprise. Lepas tu juga, dan di penghujungnya kalau mereka berjaya,
tidak ada pembuat penyingkiran, tetapi kalau mereka berjaya menjual dan menunjukkan mereka punya skill dalam menjadi usahawan, mereka mungkin akan mendapat hadiah bergantung pada siapa yang hebat. Hadiahnya merupakan geran yang akan dapat membuka sebuah mini market di mana mereka berada. Wow, saya dengar, saya pun teruja. Apatah lagi penonton-penonton kan, yang mana ini mungkin ruang dan juga peluang bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang buntu, belum dapat kerja ataupun nak keluar daripada zon keselesaan mereka, nak ubah nasib, nak bantu keluarga dan sebagainya. Jadi mungkin kalau boleh dikongsikan juga kepada mereka cara-cara untuk mereka menyertai program Zero to CEO ini. Sangat senang. Caranya tak perlu bayar apa-apa. Mereka hanya perlu register dan masuk ke dalam www.zerotoceo.com.my. Jadi kat situ ada borang. Mereka boleh isi borang itu dan mereka boleh masuk terus menjadi peserta di dalam program ini. Okey. Ringkas dan juga padat. Bagi anda semua penonton-penonton wanita hari ini yang teringin ataupun nak tahu, nak ubah hidup anda, caranya mudah saja untuk anda memasuki peraduan ini, memasuki program ini, iaitu anda boleh pergi ke website di www.zerotoceo.com.my seperti yang telah pun tertera di kaca TV ketika ini. Betul? Dan program ini merupakan reality show ya. Itu dia. Itu dia. Ada hadiah, ada bimbingan, dan sebagainya. Baiklah, ini merupakan satu program reality show Zero to CEO. Baiklah, terima kasih kita ucapkan banyak-banyak kepada Irma kerana sudi bersama dengan kami untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton wanita hari ini tentang program Zero to CEO ini. Baiklah, jaga diri, sampaikan salam pada kru-kru dan rakan-rakan di sana juga. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih. Okey. Kita sebenarnya nak kongsikan sesuatu lagi kepada anda, penonton-penonton wanita hari ini. Bagi anda yang pernah mengikuti siri Rahimah Tanpa Rahim, pasti anda pernah terdengar tentang lagu OST-nya. Kami nak kongsikan kepada anda tentang lagu yang bakal dibawakan oleh Alif ini dengan tajuknya Perit. Kita saksikan. Perjalanan cinta bagai teka-teki, penuh tanda tanya dan juga prasangka. Kini aku fahami segala ketentuan, bahagia dia menentukan. Mengapa masih mencintai, ku mohon doa darimu agar kita lebih tenang. Okey, itu dia persembahan dari rumah kita bersama dengan Alif dengan lagunya Perit. Hello Alif, apa khabar? Hai Alif. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alif sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Alif nak tahu tak, sewaktu drama Rahimah Tanpa Rahim, lagu Perit ni merupakan OST-nya kan. Jadi Fahrin Ahmad ni dia memang suka betul dengan lagu ni. Jadi saya berikan peluang kepada Fahrin lah untuk bersama dengan Alif. Silakan Fahrin. Unmute Fahrin. Fahrin Ahmad jangan lupa unmute. Okey. Teruja sangat. Okey. Baik.
Memang teruja sebab tu saya dengar lagu tu sampai lupa mute mic. Okey, tak apa. Saya setuju dengan Fiza Alif pasal bila saya sendiri seorang pelakon. Bila ada satu runut bunyi yang orang kata menyentuh hati itu sangat-sangat membantu drama kita. Tapi apa yang pasti, mungkin Alif boleh berkongsikan tentang lirik lagu Perit ini dan juga ciptaannya dan bagaimana juga kolaborasinya bersama dengan drama tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebenarnya untuk lagu Perit ini ia adalah sepenuhnya ciptaan Alif sendiri. Dan Alif bekerjasama dengan Abang Iman Imran untuk memperbaiki ataupun mengubah suai lagu ini menjadi sebuah lagu yang akan memberi kesan dekat semua orang yang mendengar. Jadi Abang Imran yang buat lirik dan alhamdulillah lagu Perit ni dijadikan sebagai satu orang cakap apa runut bunyi lah untuk drama Rahimah Tanpa Rahim dan ini adalah peluang yang paling Alif hargai dan Alif rasa ini memang betul-betul satu benda yang sangat pencapaian terbaik lah setakat ni. Alif, mungkin Alif boleh kongsikanlah juga kalau lagu Perit ini dah pun dipilih untuk menjadi runut bunyi drama yang hebat pula tu kan. Mungkin perancangan Alif seterusnya, adakah bila Alif mengeluarkan single terbaru nanti ataupun lagu-lagu yang akan datang, memang Alif dah ada aim untuk jadikan lagu tersebut kalau boleh runut bunyi juga untuk drama-drama lain. Macam mana Alif? Ya, sebenarnya apabila Alif mencipta lagu ataupun kompos satu lagu, Alif akan aim lah untuk jika orang cakap apa, kalau ada rezeki, kalau diberi peluang, Alif akan aim untuk masuk dalam orang cakap apa, official soundtrack lah untuk drama-drama yang akan datang. Jadi setiap penciptaan tu Alif akan tengok dengan kisah-kisah hidup ataupun kisah-kisah orang di sekeliling. Macam tu. Alif, mungkin Alif boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton wanita hari ini, kalau mereka nak terus mengetahui perkembangan, nak dengarkan lagu-lagu Alif, bagaimana caranya Alif? Okey, kepada semua yang menonton, jadi untuk anda semua melihat perkembangan Alif di sosial media dan juga sebagainya, korang semua ataupun anda semua boleh follow Alif di Instagram, TikTok dan sebagainya. Username dia adalah Alif X Iskandar, double F. Fahrin, ada sesuatu nak disampaikan? Tak apa, saya nak ucapkan selamat berjaya kepada Alif. Saya harapkan manalah tahu Alif ada rezeki lagu awak tu menjadi OST kepada drama saya. Manalah kita tahu. Tapi apapun, kami semua penonton dan juga kami di wanita ini mengucapkan selamat berjaya untuk Alif Iskandar. Terima kasih sekali lagi Alif. Terima kasih. Alif, kalau nak cari partner duet lelaki, Farid Ahmad pun boleh juga sebenarnya. Dia pernah nyanyikan lagu untuk OST runut bunyi Salam Taj Mahal ke Farid? Betul Ya, rindu bertamu di Abu Dhabi. Terima kasih Fiza. Itu rahsia. Itu rahsia. Okey. Terima kasih sama Jaya Alif daripada kami di Wanita hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Fahrin, jangan ke mana-mana. Kita akan terus bersama dengan anda penonton seketika nanti. Wanita hari ini. Stomach. 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 Autumn. 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 Okey, itu dia tadi perkongsian daripada bingkisan TikTok lah. Sebenarnya kan banyak manfaatnya kan kalau kita tengok, kalau kita pilih pengisian-pengisian yang bagus, Fahrin. Banyak yang boleh kita manfaatkan. Saya pun baru tahu sebenarnya sebutan dia, Autumn.
Autumn kan. Kalau tidak autumn lah, autumn lah kan. Betul. Ada TikTok macam tu cukup bagus untuk kita. Sebab tu Fiza, bila kita berbicara mengenai social media ni ataupun media sosial ni sebenarnya media sosial itu tidak salah, tetapi apa dan bagaimana kita menggunakannya itu yang penting. Betul tu. Dan kalau kita lihat, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita yang sudi bersama dengan kita, yang menonton kita di kaca TV, di dalam talian, yang bagi komen dan sebagainya dari awal sampailah ke hujung siaran pada hari ini. Dan kita harapkan walaupun perkongsian kita tadi tu mungkin ringkas dan juga padat, tapi ada pelbagai pengisian dan juga manfaat yang dapat kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Yang paling penting tadi, bersederhana dalam menguruskan rahsia kita. Dan kita kena pilih juga sebenarnya siapa orang yang kita nak kongsikan rahsia ni, kan Farin? Okey, bila cakap pasal rahsia, tadi ada beberapa kata kunci yang saya ingat lah. Sebenarnya rahsia ada kepentingannya, tetapi kita jangan lupa ada juga hikmahnya. Tapi berbalik kepada manusia itu sendiri, bagaimana kita menguruskannya. Betul. Baik. Farin, saya kira kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Ya Fiza, Fiza nak tanya saya apa tu? Farin saya suka tak ada makan rahsia, tak ada rahsia. Banyak-banyak ikan. Ikan apa yang Farin suka makan? Kalau banyak-banyak ikan, adalah ikan, macam-macam ikan. Saya suka ikan salmon. Tapi saya... Tapi saya juga suka ikan bilis. Pasal apa tahu? Ikan bilis pelbagai masakan yang kita boleh buat dan juga rasanya sedap. Dan juga ada protein yang tinggi juga dalam ikan bilis. Betul tu. Tapi kan saya pun memang sangat-sangat suka ikan bilis ni. Tapi ada syarat jugalah. Kalau saya makan ikan bilis ni, saya suka yang garing. Kalau ikan bilis tu dalam makanan tu dia lembik-lembik tu, yang tu saya tak makan. Tapi jangan risau, esok kami di Wanita Hari ini nak kongsikan kepada anda antara tips macam mana nak masak ikan bilis dengan betul, nak dapatkan dia rangup dan crispy. Dan juga resipi-resipi menarik yang mungkin boleh juga kita guna pakai sebagai persediaan awal menjelang Ramadan nanti. Betul tak? Fiza, nasi goreng kampung kalau tak ada ikan bilis tak sah tau. Baiklah. Jadi Farin, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa di studio nanti. Dan saya juga mewakili seluruh kru penerbitan dan juga penerbit pada hari ini, Haris Farouk, untuk mengucapkan terima kasih kepada anda semua penonton yang sudi bersama dengan kami. Yang baik itu datang daripada yang mencipta, yang buruk itu datang daripada kami yang dicipta ini. Semoga bermanfaat dan selamat untuk bersama-sama dengan keluarga anda. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.